Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahdi binti Syibri Alas Jamaluddin. Saya merupakan Ketua Kumpulan bagi Kumpulan 16. Kami akan membentangkan topik 9 yaitu cabaran kelestarian etika dan peradaban di bawah tajuk Jelaskan maksud kelestarian etika dan peradaban dan cabaran Malaysia dalam melestarikan etika dan peradaban yang sedia ada. Oke, saya akan menjelaskan tentang kelestarian etika dan peradaban. Kelestarian atau kemapanan adalah terjemahan dalam bahasa Inggeris iaitu sustainability. Dalam bahasa Latin dikenali sebagai daripada bawah atau tahan. Kelestarian secara umumnya bermaksud keupayaan mengekalkan sesuatu, memastikan kewujudan atau memanjakan. Perkataan ini sering dikaitkan dengan kehidupan manusia. Kehidupan yang mapan bermaksud menghidupkan yang bermakna, produktif, dan bertanggung jawab dengan mengimbangi keperluan ekonomi, budaya, dan alam sekitar untuk memenuhi keperluan pada hari ini tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang. Kelestarian etika dan peradaban bermaksud sesuatu usaha berkaitan etika, adab, dan nilai-nilai yang baik yang bersifat lokal dan global oleh masyarakat Malaysia yang dilakukan secara sedar, konsisten dan berterusan. Sesungguhnya konsep lestari pada hari ini banyak digunakan pakai dalam konteks pembangunan dan alam sekitar, namun konsep kelestarian ini juga yang sesuai dengan maksudnya boleh digunakan merentasi bidang seperti etika dan peradaban. Seterusnya mengenai cabaran politik. Politik bukan hanya boleh menjatuhkan kerajaan yang kuat, tetapi ia juga boleh melemahkan seluruh struktur dan elemen kuasa dan pentadbiran. Berikut adalah cabaran-cabaran besar yang mesti ditangani, yaitu pembinaan budaya politik dan demokrasi yang matang. Yang kedua, kebebasan bersuara dan pembinaan masyarakat sivil. Yang ketiga, kerajaan yang telus dan menjaga kepentingan nasional. Yang keempat, literasi politik dalam kalangan rakyat. Dan akhir sekali ialah celik sejarah dalam kalangan rakyat. Sekian. Cabaran seterusnya ialah cabaran ekonomi. Cabaran ekonomi juga memberi impak kepada etika dan peradaban manusia. Tindakan dan keputusan etika yang dibuat adalah atas dasar kesedaran diri yang tinggi. Jika dilihat dari perspektif kedua-dua tokoh barat ini, etika dan peradaban berkadar terus dengan ekonomi, iaitu apabila individu telah memenuhi keperluan dan kehendak, iaitu asas keselamatan dan esteem diri, maka barulah ia tercapai tahap kesempurnaan diri. Berikut adalah cabaran ekonomi. Pertama, pendatang asing dan sektor pekerjaan 3D. Kedua, keseimbangan ekonomi bandar dan luar bandar dan juga wilayah. Ketiga, meningkatkan ekonomi pengetahuan, inovasi dan R&D. Keempat, peningkatan kepada kualiti dan kemampuan hidup. Kelima, ekonomi pertanian dan krisis makanan dan keselamatan. Keenam, kewujudan peluang pekerjaan kepada rakyat dan generasi muda. Ketujuh, mengurangkan jurang antara kaya dan miskin yang semakin melebar. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita masuk ke cabaran sosial. Apabila membincangkan aspek etika dan peradaban dalam konteks pembangunan sosial, sudah pasti aspek agama tidak boleh dikesampingkan. Dalam perspektif perkembangan tamadun, manusia yang mempunyai kepercayaan beragama mempunyai sumbangan yang amat besar terhadap tamadun manusia. Ajaran dan nilai-nilai Islam boleh diringkaskan pada prinsip umum maupun terus hidup kita sebagai manusia untuk mengamalkan segala kebaikan dan mencegah diri kita daripada melakukan kejahatan. Berikut merupakan cabaran-cabaran sosial yang dihadapi untuk pembangunan etika dan peradaban. Yang pertama ialah isu-isu berkaitan integriti di pelbagai sektor awam dan swasta. Contohnya, amalan sikap jujur dan juga patuh akan arahan tanpa ada nilai kompromi terhadap prinsip dan nilai moral untuk membentuk etika yang kuat dalam sesebuah organisasi. Tidak kira sama ada sektor awam maupun swasta. Yang kedua, pengukuhan perpaduan antara etnik dan integrasi nasional. Contohnya, sikap berpuak-puak antara kaum dan juga
isu rasisme amat kuat dalam diri setengah masyarakat pada masa kini. Oleh itu, usaha untuk menerapkan nilai perpaduan dalam diri masyarakat amat sukar dilaksanakan pada masa kini. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pemersatu rakyat. Yang keempat, penyebaran budaya barat. Dan yang terakhir ialah masalah sosial, iaitu masalah yang berkaitan dengan isu jenayah dan juga juvana. Cabaran yang seterusnya ialah cabaran psikologi dan pembinaan karakter. Masa depan memang bergantung kepada keutuhan jati diri sesebuah bangsa. Tanpa jati diri yang kukuh dan ampuh, suatu bangsa itu akan ketinggalan jauh ke belakang. Antara isu-isu penting berkaitan cabaran psikologi dan pembinaan karakter adalah seperti berikut. Yang pertama, pembinaan jati diri bangsa Malaysia. Jati diri ialah sifat atau ciri yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya, agama yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu dan sesuatu bangsa. Yang kedua, mengurangkan stereotip, prejudis, etnosentrisme dan bias antara kaum. Stereotip ialah membuat anggapan tentang seseorang atau sesuatu. Prejudis ialah rasa tidak suka atau prasangka buruk yang tidak berasas terhadap seseorang, suatu kaum, agama dan sebagainya. Etnosentrisme pula bermaksud pandangan atau sikap yang percaya bahawa golongan atau kebudayaan etnik sendiri lebih unggul daripada golongan atau kebudayaan etnik lain. Bias pula bermaksud separuh kebenaran, penipuan, putaran, pembohongan, terkutuk dan perangkaan. Isu yang ketiga ialah meningkatkan semangat kesatuan dalam kepelbagaian dari segi budaya dan nilai bersama yang boleh dikongsi. Manakala isu yang keempat ialah keutuhan moral dan integriti. Moral ialah pegangan atau ajaran yang berkaitan dengan apa-apa yang betul atau yang adil. Integriti pula ialah kejujuran dan ketulusan. Dan yang terakhir ialah minda kelas pertama lawan minda kelas ketiga. Minda kelas pertama bermaksud ciri-ciri modal insan yang mampu memenuhi keperluan pembangunan individu, keluarga, masyarakat, negara dan dunia. Ciri-ciri tersebut merangkumi aspek penguasaan ilmu yang tinggi, sikap proaktif, kekayaan moraliti, budaya menyumbang untuk kepentingan bersama dan pembangunan yang bersifat holistik. Manakala minda kelas ketiga pula bermaksud malas bekerja, suka berlengah, membuang masa, tidak berhemat, kerja sambil lewa, tidak bersemangat, leka dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Cabaran yang seterusnya ialah cabaran globalisasi. Umum mengetahui bahawa globalisasi boleh memberi impak yang sangat mendalam sama ada dalam bentuk positif ataupun negatif dalam pelbagai aspek kehidupan termasuklah etika dan peradaban manusia. Justru ramai sarjana telah membahaskan isu-isu berkaitan impak globalisasi kepada manusia sejagat seperti Sarjana Luqman, Muhammad Yusof dan Nur Azizan yang di mana mereka telah membahas isu-isu tersebut pada tahun 2000. Sehubungan dengan itu, impak globalisasi boleh datang dalam pelbagai bentuk yang ketara dan tidak ketara. Oleh hal yang demikian, antara cabaran-cabaran besar yang akan dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban adalah data dan maklumat rakyat tidak ditapis dan berlega-lega dalam ruang terbuka yang sangat mudah diakses oleh pengguna pelbagai golongan tanpa mengira bangsa dan agama. Yang kedua, idea-idea negatif seperti sukarisasi, ajaran sesat dan liberalisasi yang mudah disebar luaskan tanpa sekatan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Seterusnya, cabaran alam sekitar. Menurut Muhammad Zudi Marsuku 2002, alam bermaksud dunia, bumi atau segala yang terdapat di langit dan di bumi. Manakala sekitar bermaksud di tempat atau di sekeliling. Jika digabungkan, ianya akan membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Berdasarkan terjemahan literal, alam sekitar adalah apa sahaja yang melingkungi manusia. Okey. Oleh itu, etika dan peradaban ini juga berkait secara langsung dengan alam sekitar. Hal ini dikatakan demikian kerana alam sekitar yang berdaya huni dan selamat memberi gambaran bahawa manusia di sesuatu kawasan tersebut mengambil berat akan penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar tersebut. Misalnya, manusia yang beradab dan beretika akan sentiasa menjaga persekitaran dan lingkungannya untuk generasi yang akan datang. Hal ini kerana
Alam sekitar ini sangat penting untuk generasi akan datang, dan bukan sahaja untuk generasi akan datang, malah untuk generasi pada masa ini juga. Antara isu dan cabaran dalam konteks alam sekitar ini adalah pencemaran laut, udara dan darat. Pencemaran ini disebabkan aktiviti manusia yang tidak beradab dan beretika, yang hanya membuang bahan toksik ke dalam sungai serta pembuangan sisa kumbahan dari kilang dan sampah sarap ke dalam laut yang menyebabkan pencemaran ini sering berlaku. Selain itu, eksploitasi sumber-sumber alam sekitar secara tidak terkawal dan haram, isu-isu biodiversity dan kepupusan pelbagai spesies fauna dan flora akibat perubahan iklim. Oleh hal demikian, tanpa etika dan integriti, alam sekitar tidak akan dapat dipertahankan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Riana Syafiqah binti Effendi, memegang nombor kad metrik BA 211608339. Cabaran kelestarian etika dan peradaban yang terakhir ialah cabaran sains dan teknologi. Sains dan teknologi merupakan sebahagian daripada keperluan penting kehidupan manusia sejak bermulanya zaman revolusi sains. Teknologi yang ada pada hari ini sememangnya membawa manfaat kepada manusia. Namun terdapat juga sisi gelap sains dan teknologi yang boleh meruntuhkan kehidupan manusia apabila ia disalahgunakan. Terdapat isu-isu tidak beretika yang berlaku dalam dunia sains dan teknologi yang jika tidak diperbaiki akan menyebabkan kepada kehancuran peradaban. Terdapat 77 isu sains dan teknologi yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah penggunaan drone, satelit dan teknologi militari dalam peperangan massa. Yang kedua, penyelidikan dan pembangunan berasaskan kehendak dan bukan keperluan manusia. Yang ketiga, isu-isu etika dan profesionalisme dalam kalangan saintis dan penyelidik. Yang keempat, penggunaan bahan-bahan kimia terlarang dalam pembuatan ubat-ubatan. Yang kelima, monopoli syarikat-syarikat besar dalam penjanaan kekayaan berkaitan sains dan teknologi. Yang keenam, sains dan teknologi yang kehilangan nilai. Dan ketujuh, teknologi hijau dan produk hijau. Sekian, terima kasih. Kesimpulan, kelestarian etika dan peradaban adalah sesuatu yang sangat penting dan mesti dipertahankan sampai bila-bila. Hal ini kerana dalam konteks Malaysia, kelestarian itu banyak bergantung kepada akar dan tradisi yang terbina sejak ratusan tahun yang lalu. Seperti yang kita tahu, bukan mudah untuk membina dan membangunkan etika dan peradaban kerana ia merupakan suatu proses yang sangat panjang dan lama. Namun begitu, percayalah bahawa Malaysia mempunyai ramuan dan keunikannya yang tersendiri ke arah itu. Dengan formula yang betul, kepimpinan yang baik dan rakyat yang bijaksana akan mampu merealisasikan cita-cita dan matlamat murni ini.